Hai, Assalamualaikum. Hari ke-13 challenge. Hari ni topik dia interesting sikit. Awal lah. Contohnya Cik Ani ni ada kedai lah, kedai baju contoh kan. Lepas tu ada Pak Abu ni nak beli borong lah, macam nilai dia RM1,000 lah barang-barang dia, baju tu. Lepas tu dia tempoh dia nak bayar lagi sebulan. Hutang tu datang pula Kak Yana ni supplier dia lah, supplier baju kan, model baru, dia bawa model baru kan. Okey, tapi dia bagi kredit lah, hantar barang dulu kan. Bayar nanti dia kata lagi sebulan lah. Cik ni kata model baru tu dia ambil RM1,000 jugalah, dia punya total tu kan. Saya nak awak ambil duit ni daripada Pak Abu ada hutang dengan saya RM1,000, nanti sebulan lagi dia jatuh tempoh bayar lah. Sama lah dengan Kak Yana ni, supplier baju baru tu pun 1 bulan tempoh baru nak bayar kan. So dia kata okey, Kak Yana nanti boleh call Cik Abu, nanti minta kat Cik Abu lah, Pak Abu nanti. So jadinya Cik Ani ni ada hutang dengan Kak Yana ni, dan dia juga ada piutang dengan Pak Abu. Jadi dia mengarahkan si Kak Yana tu pergi ambil dekat Pak Abu ni. Macam tu situasi dia tu, contoh tu. Macam tu kan, benda keadaan senario tu mesti ada yang pernah buat macam tu kan. Itu nama dia hawalah, pemindahan hutang. Ni budak kecil ni digigit kaki saya ni, sakit adik. Okey, dia punya dalil dia, menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya yang mampu bayar adalah kezaliman. Okey, kita sebenarnya ada duit tapi kita saja je tak nak bayar kan. Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada seorang yang mampu membayar hutang, maka hendaklah ia menerima pemindahan hutang itu. Itulah maksudnya dalil dia. Daripada sunnah ni jaiz lah, boleh lah. Yang kedua, barang siapa memindahkan haknya kepada orang yang kaya mampu bayar hutang, hendaklah diterima pemindahannya. Yang sekarang ni kita cakap pasal orang yang nak pergi ambil tu kan. Barang siapa memindahkan haknya kepada orang yang kaya, yang mampu bayar tu, hendaklah dia terimalah. Sebab ini adalah satu solusi yang Islam kasih kan. Sebab kalau ada juga masalah tu, kita tak tahu, kadang-kadang kita tak mampu nak bayar hutang kita kan. Kita jangka-jangka okey tapi tiba tak okey. Jadi ini adalah solusi Islam kasih untuk kita selesaikan masalah hutang ni lah, hutang kredit ni. So kalau ikutkan kat sini dia punya definisi hawalah, al-hawalatu hiya naqlud daini min zimmati muhili ila zimmati muhali alaihi. Hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan pihak yang memindahkan hutang muhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi hutang. Okey, so dia punya kes dia, contoh dia yang kedua, ni kes lain lah. Contoh dia Pak Abu ni, dia pinjam duit dengan Cik Ani tadi. Dia bukan beli barang, tadi beli barang kan. Dia pinjam duit RM1,000 jugalah. Contoh, nama dia akad dia court. Yang court ni dia pun pinjam RM1,000 dengan tempoh sebulan lah. Yang ni pun nama dia hawalah juga. Yang ni pun boleh dia transfer, macam dipindahkan lah hutang tu tadi, sama juga. Okey, kes ketiga, kita ada tabungan duit dekat bank. Dekat bank kita adalah RM1,000 tu kan, kat bank syariah lah, syariah yang wadiah tanpa bonus tu kan. Okey, lepas tu saya pergi kedai kan, contoh kedai nak beli buku ke apa. Lepas tu saya tak bawa cash, transfer duit pada akaun kedai buku tu kan. Okey, lepas tu ni pun bentuk hawalah jugalah. Saya ni nama dia, kalau ikutkan kat sini, nama dia muhil, dia panggil muhil. Yang memindahkan hutang tu lah. Maksudnya sebenarnya saya, bank dengan kedai buku tu adalah 3 orang yang terlibat lah dalam kes hawalah ni kan. So benda ni selalu kita buat lah, selalunya kita transfer ke kedai makan ke kedai apa ke kan. Jadi benda yang selalu kita buat, tapi kita tahu nama dia sebenarnya hawalah. Dia pun contoh juga, kita beli barang dengan cek kan. Cek tu nama dia punya contoh, dia punya definisi dia, surat perintah pembayaran dari kreditor kepada bank untuk membayarkan atau mencairkan wang kepada orang yang dia hutang tu lah. Contoh hawalah pun, cek pun sama juga. Ataupun imani pun ada satu contoh hawalah. Sebab kita dah ada dalam Tokopedia ke kan, duit kita dalam tu kan. Lepas tu kita nak beli barang kat situ, kita arahkan Tokopedia tu bayar duit beli barang kita. Tu sama jugalah. Itu jenis-jenis hawalah lah. Sudah kan? Rukun hawalah ni ada 5. Selalu ada 3 kan.
awal dia ni sama dengan kafalah lah. Dia ada 5 lah. Satu ialah muhil. Muhil tadilah cerita orang yang arahkan untuk memindahkan hutang tu kan. Pihak yang ada hutang tu, dia ada hutang, dia pun ada piutang. Jadi dia yang arahkan. Okey. Syaratnya punya kecakapan tasarruf, kecekapan dalam melakukan tindakan hukum syariah. Yang kedua ialah muhal. Muhal ni pihak yang dipindahi hutangnya, yang berpiutang. Contoh dekat tadi tu, muhal tu Kak Yana tu, dia adalah muhal. Jadinya dia dipindahkan hutang dia tu kepada siapa, dia kena tagih kat siapa pula kan. So yang ketiga, muhal alaihi, pihak yang dipindahi hutang, yang berhutang saja. Muhal alaihi ni Pak Abu tadi lah. Pak Abu ni tadi kena bayar nanti dekat Kak Yana. Yang keempat ialah muhal bihi, objek tu sesuatu yang dipindahkan lah. Contoh hutang tu lah berapa kan, berapa hutang tu, nilai dia 1000 tu. Nombor 5 ialah sirah adanya ungkapan ikrar dari yang memindahkan hutang. Hanya perlukan ikrar saja, sebab ini bukanlah akad bukan, maksudnya ada 2 pihak yang berakad. Yang ini hanya satu pihak, iaitu muhil saja yang mengeluarkan arahan lah, dia yang berikrar lah, dia yang arahkan saja. Tak perlukan kabur daripada muhal ataupun muhal alaih ni. Contohnya Cik Ani tadi tu kan, Cik Ani tu cakap dia suruh Kak Yana ambil dekat Cik Abu. Tak perlulah perlu persetujuan daripada Pak Abu, dan Kak Yana tu tak boleh setuju pun tak apa. Dia ke tak payah nak kena ada persetujuan lah. Catatannya, hawalah hanya berupa ikrar, tidak harus ada kabul, kerana hawalah termasuk muamalah tanpa akad. Okey. Syarat-syaratnya tadi, hawalah tu ada juga syarat lah. Ada 4 syarat. Pertama dia adanya kesamaan hak hutang. Contoh dia jenis yang sama lah. Kalau kau pinjam duit, kau bayar duit lah. Duit tu jenis duit RM lah kan. Kalau dolar lah, tak boleh lain-lain. So sebulan tu tunggulah sebulan. Jadi kena jenis dan jatuh tempoh yang sama. Yang kedua ialah hutang sudah tetap, nama mustakil. Tetap tu maksudnya bukanlah baru janji ke apa. Kalau hutang dengan pekerja tu belum kerja lagi, habis lagi kan, misalnya pekerjaan dia sebulan dia baru habis, boleh lah. Nombor 3, hutang dia diketahui maklum, nilai dia jelas, jenis dia jelas, jatuh tempoh jelas. Yang keempat adalah kerelaan dari pihak muhil, arahan dari pihak muhil lah. Dia satu pihak yang mengeluarkan arahan lah kan. Kalau aplikasi awalah pada perbankan, ni contoh dia adalah perbankan dalam letter of credit lah, LC. LC tu adalah metod pembayaran perdagangan international agar pengeksport memperolehi langsung wang pembayaran dari importer tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimport. Yang ni ada contoh dia lah, penerapan dia tu kan. Okey, ni kita buat contoh dalam bentuk gambar rajah lah, jadi mudah faham kan. Ni ada kronologi untuk letter of credit ni. Ini contoh dia, satu syarikat dari Malaysia, contoh Mega Holding, akan mengimport kereta dari syarikat Jepun, iaitu Naruto Corp. Lepas tu dia pun Naruto Corp ni dia tawarkan kepada Mega Holding ni untuk menggunakan letter of credit. Sebab dia nak secure kan pembayaran dia, pembayaran tu dia tawarkan lah guna letter of credit. Jadi dia bincang-bincang, bila setuju Mega Holding ni dia akan pergi ke bank lah untuk membayar LC. So bank akan proses lah mekanisme transaksi pembahagian tu menggunakan LC sesuai yang disepakati antara Mega Holding dan Naruto Corp. Jadinya bila barang sampai parti akan dibayar oleh bank. Mega Holding ni wajib ada akaun giro di bank X ni lah kan, dalam bentuk RM. So bila bank X ni bayar nanti pada Naruto Corp dalam bentuk pula yen Jepun tuang. Lagi Mega Holding ni harus membayar fee atau charge untuk letter of credit. Okey, dia punya rukun dia, kalau rukun hawalah dia, satu muhil. Muhil ni ialah Mega Holding dia lah kan. Ni muhil. Yang kedua muhal. Muhal ni siapa? Naruto Corp ni lah. Ni muhal. Yang ke muhal alaih ni siapa? Iaitu Bank X lah. Ni muhal alaih. Muhal alaih. Okey, ini dia punya 3 pihak yang bertransaksi lah kan. Jadinya dia ada bank ni, dia ada berhutang dengan muhil ni sebab
dia simpan duit kat bank ni kan, jadi duit dia hutang ni mungkin berapa juta kan, 20 juta ke tak tahu lah. Lepas tu dia ni ada hutang dengan Rutokop, macam mana dia kena bayar duit duit import tu kan, kat situ. Jadinya yang hawalah tu maksudnya dia suruh kat bank ni nanti bayar dekat Muhal macam ni kan. Dia ada hutang dan dia ada penghutang, jadinya tugas dia untuk mentransaksikan mengalihkan hutang dia kepada Rutokop ni. So kat sini dia punya penerapan hukum hawalah pada letter of credit. Satu, dia kan ada 5 tadi kan, 5 rukun kan. Satu muhil dia sini satu, so adalah muhil. Yang kedua muhal, pihak yang dipindahkan hutang tu, iaitu Rutokop ada. Nombor 3 nya muhal alai ni pihak yang dipindahi hutang, iaitu bank. Okey, ni nombor 3 ada. Nombor 4 ni muhal bihi, hutang yang dipindahkan iaitu hutang syarikat Mega Holding tu lah kepada Rutokop tu. Hutangnya ada hutang. So yang nombor 5 ialah ungkapan pemindahan hutang, permintaan Mega Holding lah kepada bank untuk bayar hutang tu. Ada kan, dia punya sebab-sebab perjanjian apa semua tu. So dia punya, saya kata ada dokumen lah kan, dia punya akad lah kan, sirat. Ni nombor 5 ni ada. So semua ni kesimpulan hukum wadi untuk dalam aplikasi LC ni, rukun hawalannya terpenuhi. Tapi bagaimana dalam tinjauan syariatnya, syarat dia? Dalam transaksi LC tersebut ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi, iaitu adanya ketidaksamaan dalam jenis hutang yang dipindahkan. Hutang dia sini RM, ni RM, bila tukar ke sana dia jadi yen kan. Jadi dia lakukan tidak secara tunai, dia ada penundaan tempoh waktu. Jadi kat situ adanya tidak sama dalam jenis pemindahan hutang, hukumnya adalah haram, yang termasuk kategori riba fadl, kerana transaksinya tidak secara tangan ke tangan, yadan bin yadin, ataupun ha'a wa ha'a, tidak tunai lah maksudnya. So dalilnya menjual emas dengan wang perak akan mengandungi riba kecuali apabila kontan dari tangan ke tangan. So bagaimana dalam tinjauan syaratnya lagi, dalam transaksi LC ni ternyata ada juga syarat haram yang dimasukkan dalam LC, iaitu pihak muhal alai, bank, meminta fee, charge lah kepada pihak importer muhil. Fee ni adalah haram sebab hutang kan. Adanya fee tersebut hukumnya adalah haram kerana masuk kategori riba. Dalilnya Rasulullah SAW ditanya seorang lelaki dari kami meminjamkan kod harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada lelaki itu, maka Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerima hadiahnya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kalau jadi rutin tu tak apalah kan. Ibnu Majah, kesimpulannya hukum wadi LC hukumnya batal dan tidak sah kerana ada syarat yang dilanggar, ada cacat dalam syaratnya. Catatan tambahan, ni kisah lain lah, hukum narik duit di ATM di luar negeri dalam bentuk dolar. Kita daripada sini RM kan, kat sana kita keluarkan dalam bentuk dolar. Yang tu hukumnya macam mana? Hukumnya boleh sebab penarikan hutang via ATM tu terjadi secara kontan, yadan biyadin. Dia menerima wang asing tu di majlis akad, so dia tidak ada tunda lah, tempoh tak ada tunda lah, tak ada delay, so itu boleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu saya menjual unta dengan dinar, iaitu dibayar tempoh redilah hutangan, namun saya mengambil harganya dengan dirham. Dulu dia ambil dengan dinar, dia cakap nak bayar dinar, lepas tu dia bayar, dah dia bayar dirham kan. Dulu saya menjual unta dengan dirham secara tunai, namun saya mengambilnya harganya dengan dinar. Ada juga dia kata dia jual dengan dirham, tapi bila tempoh sampai dia ambil dinar pula. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai jual beli itu, maka Rasulullah SAW bersabda, tidak apa kamu mengambil harga unta dengan harga pada hari itu, hari jatuh tempoh, selama kalian berdua berjualan dan pembeli tidak terpisah, sementara di antara kalian berdua masih ada sesuatu sisa pembayaran hutang. Ahmad, Daud, An-Nasai, Tirmizi. Ada soalan dia kata, kalau yang kita pergi minta hutang tu, si fulan tu tak nak bayar pula kan, muhal alai tu tak nak bayar pula, jadinya kita nak buat macam mana? Rugilah kita? Tak ada, dia bukan macam tu. Dia akan, sepatutnya muhil tu dia dah tahu dah yang si fulan tu akan bayar, dia memang credibility dia memang akan bayar. Jadi itu masalah, kita kena betul-betul. Jadi sebab yang syarat ketiga tu hutang jadi diketahui maklum tu kan, maknanya kalau dia tak boleh bayar tu maksudnya dia
nak tambah tempoh ke apalah tu masalah syarat nombor 3 tu kan, diketahui kan. Jadinya kalau dia tahu orang tu tak boleh bayar, dia tak bolehlah suruh pergi minta dekat orang tu. Ni dia tahu memang orang tu bayar punya. Jadi sebenarnya tak ada masalah lah kalau ikut syarat ni. Kalau contoh memang betul dia tak ada duit ke apa, yang tu dia akan tagih baliklah kepada muhil tu, siapa yang hutang dia tu. Dia kembali baliklah. Itu tak ada masalah sebenarnya. Jadi hutang-hutang ni sebenarnya memang kena detail, sebab kalau dalam Quran pun ayat yang paling panjang ialah ayat yang berkenaan dengan hutang kan. Detail Allah cerita. Sebab kalau kita belajar, saya belajar dalam muamalah ni, hawalah ni, keturunan daripada hutang piutang tu lah. Memang panjang lah bab ni, daripada hutang piutang, hutang kredit, pesanan, persuruhan, kafalah, jaminan, lepas tu jaminan orang, jaminan duit, jaminan pedoman kan. Yang ni pula hawalah. Tu ada pula bab riba termasuk. Memang dia punya tu panjang, dan dia panjang sampai kita mati pun sambung lagi ke akhirat esok. Ke akhirat tu dia tak terhenti masa kita mati. Dia akan bawa sampai ke akhirat. Sebab tu dalam satu hadis lah cerita pasal yang seorang yang meninggal tu kan, Nabi tanya kan, Nabi mungkin rutin dia tanya, cik si fulan ni ada harta tak, betul ada hutang tak kan. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika seorang dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu lupa, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih membetulkan menguatkan keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik, derhaka yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah. Dan keterangan ini mengajar kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan jika kamu berada dalam musafir sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh piutang. Kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat 280 hingga 283 surah Al-Baqarah. Tu panjang kan, 1 muka surat lebih ya, 1 muka surat, hampir 2 muka surat. Pentingnya kita detail dengan hutang piutang. Dan buat main je sikit nak hutang. Lepas tu kita nak hutang, kita kata ada suka selalu aku guna dululah duit ni. Ada kan, guna duit dulu tu akad apa tu, akad itu dah akad hutang kan. Ataupun kau bayar dululah, kau bayar dulu tu pun hutang tu, kod. Jadi jangan kita main sebut-sebut tapi kita tak tahu apa akibat hukum kat situ kan. Sebab akibat hukum melalui perbuatan ataupun lisan. Lepas tu janji pun satu juga. Janji kata nanti aku bayar lah, nanti tu bila kan. Jadi jangan mudah nak berhutang kalau tak betul-betul kita perlukan. Dan jangan berjanji yang tak ditepati lah kan. Siklus dia, impact dia tu sampai ke akhirat esok. Kita jadi macam mana kalau kita ni, ialah orang kata solat, pergi solat, haji semua, puasa semua kita buat, tapi bila kat sana nanti dia jadi macam orang kata bankrupt kan. Ada hadis Rasulullah kata siapa yang bankrupt kan, Rasulullah kata siapa yang tak ada harta, itu bankrupt. Tapi Rasulullah kata lah kan, tak ada, bukan. Dia yang bankrupt tu dia ada buat kesalahan kepada makhluk lain kan. Contoh salah satu ialah hutang juga lah.
hutang ni tak bayar, nanti dia ambil kita punya pahala ambil. Bukan kita boleh bayar duit tak ada kat sana kan. Ambil duit, ambil pahala kita. Kalau tak cukup nanti dosa dia tu kita pula yang kena ambil, kita tanggung pula dosa dia. Dah pahala dah habis kan. Jadi kita macam mana ni, kalau timbang-timbang pahala dengan dosa kita, apa lagi berat. Jadi ke mana kita nanti, kita boleh kira sendiri dari sekarang kan. Jadi itulah sharing untuk hari ni. Bila ada masa rezeki kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.